tak payah kerja. Jadi hanya datang dengan ceramah je. Rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada saudara pimpinan acara, dan begitu juga bahagia Tuan Haji Muhammad Haris bin Ali selaku pengarah Intan Wilayah Sabah, seterusnya para pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan dari pelbagai agensi yang berkelapangan untuk hadir pada petang ini. Sudah tentunya petang ini adalah petang yang paling menggembirakan. Betul. Kerana dapat hadir pada program ini, betul tak? Ya. Itu melambangkan maknanya tak payah kerja. Jadi hanya datang dengan ceramah je. Kan? Apapun Samsul Debat ni dia macam tu. Dia cakap ni, kadang-kadang dia cakap ni maksudnya ini. Itu sebabnya jangan suka dulu. Rupanya ke ujung tu ada sindiran yang panjang pun. Sebab saya datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan bergulung pendek panjang digantangkan. Memang takkan faham kalau tak diuntungkan. Jadi hati-hati dengan apa yang dicakap, kan? Sebab kadang-kadang orang lelaki ni dalam kehidupannya banyak perkara dia tak cakap. Sebab akal orang perempuan banyak di mulut, tapi akal orang lelaki banyak di hati. Orang perempuan apa yang ada di akal itulah yang dia cakap. Saya tak ada niat nak sakitkan hati you, tapi dia akan cakap. Dia akan cakap juga, kan? Yang lelaki pula fikir, aku cakap ni sekarang mati aku ni, baik jangan cakap. Maksudnya dia diam. Jadi itulah keadaan dia. Macam itulah juga, kan? Tuan Haji Muhammad Haris banyak benda yang dia tak dapat cakap, so dia tahan aja, kan? Contoh-contohlah sebab jadi bos macam tu. Sebab saya pernah jadi pengarah juga dulu. Tu sebab Intan ni bukan asing pada saya. Saya bawa dulu induksi pun di Intan. Kan, masa saya nak sah jawatan dulu, kan, induksi umum, kan? Induksi umum. Jadi prasyarat, kan, sebelum nak sah jawatan. So saya tak tahu pula. Kalau saya nampak semua orang pakai baju batik tadi, saya pun nak pakai baju batik, kan? Hari ni tajuk Ramadan, sangat sulit untuk sangat sulit untuk melupakan. Begitu sulit melupakan. Begitu sulit. Apa maksud ingat? Kalau kita melupakan, lawannya adalah ingat. Ingat ni adalah ada dalam fikiran kita, tak boleh hilang daripada fikiran kita. Teringat-ingat. Lupa pula langsung tak teringat. Kan? Langsung tak teringat. Macam teka-teki orang dulu-dulu. Kalau ingat kita tinggal. Kalau lupa kita bawa. Kan? Orang dulu kan pernah tanya. Ingat tak soalan tu? Kalau lupa betul. Kita bawa. Kalau ingat kita tinggalkan. Macam ada yang ingat. Tak tahu, kan? Lah. Maknanya tua betul teka-teki tu. Kalau ingat kita tinggalkan. Kalau lupa kita bawa, tu lah daun kemuncup tu. Yang kemuncup kat rumput yang melekat-lekat dekat kain tu. Kalau ingat kita tinggalkan, kita cabut. Tapi kalau terlupa kita bawa sampai ke rumah kita. Macam tu lah, kan? Jadi hari ni bila sebut tentang Ramadan, memang mustahil lah orang lupa pasal Ramadan. Tapi kalau hari pertama mungkin. Hari pertama, dan dalam Islam lupa ni tak termasuk dalam kategori dosa. Dia dimaafkan kerana terlupa. Dia tak tahu. Dia tidur-tidur, dia jaga-jaga, dah hari selanjutnya. Dia ingatkan masih hari Ahad, rupanya dah hari Senin. Contoh macam tu. Punya teruk tidur. Kan, sahabat saya dulu ada seorang di UiTM dulu. Dia tidur 2 hari. Orang lain tidur 2 jam, 3 jam. Dia tidur 2 hari. Orang biasa tanya, pukul berapa dah? Dia lain, dia tanya, hari apa dah? Hari apa, dia tanya. Kan? Ada orang macam tu. Jadi Ramadan ni mustahil lah orang lupa, kan? Mustahil orang lupa. Tu sebabnya hari ni kita buat program bukan hanya nak mengajar ke apa, nak beritahu alah Ramadan ni semua orang dah tahu dah, tetapi sebenarnya kita nak mengingatkan dan saling mengingatkan antara satu dengan yang lain, kan? Tentu ada perkara Ramadan ni, tentu ada di sebaliknya kehebatannya, kan? Saya yang paling risau adalah apabila pengerusi acara tadi dia memperkenalkan dalam program ini akan ditekankan tentang perkara ini. Dia dah beritahu dah skop aku nak ceramah apa. Takut pula aku, kan? Macam tu lah.
Kan, tapi betul lah, Ramadan tak dapat lari, itulah cerita yang kita akan ceritakan. Ramadan tiap-tiap tahun cerita pasal Ramadan kan. Saya teringat lagi waktu hari pertama saya pada bulan Ramadan. Masa tu saya belum jadi penceramah sepenuh masa lagi lah, main-main je ceramah masa tu. Masa tu anak pun kecil lagi. Saya ingat lagi hari pertama, anak saya kecil lagi, isteri saya dia paskan satu kopok amplang daripada Tawau. Dia minta saya suapkan anak saya. Saya pun pergi pertama, tak apa, saya suapkan anak bang. Saya pun suap dia, suap saya. Suap dia, suap saya. Gili-gili, kadang-kadang tu saya dua, dia satu. Kan, anak saya suka kopok amplang masa tu, saya bagi makan. Saya terlupa makan, beria saya makan. Satu, dua, satu kan. Sambil-sambil tengok TV, tak perasan. Tiba-tiba isteri saya tegur, abang tak puasa ke? Saya kata, ya Allah, kok ia pun tunggulah abang minum air dulu. Saya kata lupa ni. Dia tengah lupa. Jadi sebenarnya kalau nak cerita tentang lupa ni, tuan-tuan dan muslimin, Ramadan ni adalah bulan peperangan hawa nafsu. Kita tahu segala jenis nafsu, nafsu yang busuk, nafsu yang baik, semua ada. Nafsu yang busuk, nafsu yang tak elok, itu kita tentang. Nafsu yang baik, yang tu kita pertingkatkan. Nafsu, semangat ni, tak sabar nak mengaji ni, macam tu lah. Tak sabar ni nak sedekah ni, nak bagi siapa ni, nak bagi siapa, biar orang seronok ni, macam tu lah. Berebut-rebut cari anak yatim. Bulan puasa jangan risau, anak yatim fully book. Dia siap minta maaf, kami tak dapat datang buka puasa dengan pihak Intan, minta maaf kami sibuk minggu ni, cuba minggu depan. Macam tu pengurus anak-anak yatim ni. Habis kerja puasa, tiba-tiba dia tak yatim lagi. Tak yatim lagi. Saya paling sebab waktu saya di UiTM dulu, ada majlis buka puasa dan anak yatim. Ya Allah, bila tengok anak yatim tu, bila dia dapat duit, dia tak ada mak ayah, dapat duit kan, dia tunjuk dengan kawannya RM1 je pun. Lepas tu kawan tu tunjuk nama dia. Saya masa tengok tu bayanglah hidup kita macam mana lah kan. Tu sebabnya kalau kita jumpa anak yatim kan, Nabi kata barang siapa yang nak dilembutkan hatinya, banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan juga memberi makan fakir miskin. Anak yatim ni gosok kepala dia, makna buat baik dengan dia. Faham? Tapi tengoklah anak yatim yang 15 tahun ke bawah yang dekat rumah kau tu, kau peduli lah kan. Laki kau dah lama tak ada ayah kau kan, jangan peduli. Abang pun yatim juga, itu jangan kira, itu dah expired. Ya, tak kira. Ini mana kanak-kanak tu. Sebab tu kalau jumpa anak-anak yatim, jangan sebut benda yang boleh menyedihkan mereka. Kan? Jumpa anak yatim, dek, adik bertuah. Kenapa? Dia kata, adik ni bertuah sebab Allah pilih adik ni macam Nabi. Macam Nabi, kenapa pula? Nabi pun anak yatim, adik pun anak yatim. Kalau Nabi boleh berjaya dalam hidup, kenapa adik tak boleh? Macam tu cakap. Ini sabar ya, dek. Pakcik faham, susah jadi yatim. Jangan kau cakap macam itu. Faham tak? Ini saya nasihatkan ni, betul. Jangan kita tunjuk kesedihan kita. Bagi ketabahan tu dekat dia, biar dia semangat. Adik belajar rajin-rajin, dek. Adik buktikan adik boleh berjaya. Macam tu. Faham tu. Dan begitu juga bulan yang sepatutnya mengajar kita erti sederhana dan merasai kedaifan kepayahan rezeki saudara-saudara kita yang kurang rezeki di dunia. Namun Ramadan juga memperlihatkan kepelikan yang berikut. Bulan Ramadan ada beberapa perkara pelik berlaku. Ramadan sepatutnya orang banyak makan ke sikit? Sikit sepatutnya. Tetapi ada orang makan lagi banyak daripada bulan puasa berbanding bulan tak puasa. Memang membazir sangat tu. Orang lelaki hati-hati. Sebab sebentar saja lagi, masuk saja asar, itu adalah borderline untuk orang lelaki yang bergelar suami. Nabi masuk aja asar, Nabi lagi kuat beribadah sebab Nabi tahu sekejap lagi nak berbuka puasa dah. Itu Nabi. Tapi orang lelaki, saya tak cakap perempuan, orang lelaki masuk je asar, dia dah fikir dah bazar Ramadan mana, apa nak buat balik hari ni, nak buka puasa apa hari ni, nak beli apa, air apa, soya apa, cakap. Air apa? Air kasturi. Air apa? Cakap. Air apa? Lemon ice. Cakap. Teh-o ice. Apa lagi? Lai cikang. Cakap. Itu orang lelaki. So orang lelaki,
kena sabar, tenang sikit, jangan sibuk sangat lepas asar tu fikir. Orang perempuan saya tak tegur sebab dia bukan lepas asar, dia lepas sahur dia dah fikir dah nak makan apa malam ni. So orang perempuan dah tak boleh tolong, tak boleh tolong dah orang perempuan ni. So biarkanlah dia, sebab dia menguasai dapur. So biarkanlah. Sebab dia yang susun atur strategi. Orang perempuan ingat dia baik sangat lah kan, rupanya dia lepas sahur dia fikir, bagilah idea kan. Masa bulan puasa itu, masa PKP lagi problem. Semenjak masuk grup masak apa pun tak jadi ni, pening berlaku. Semua kena bagi idea. Okey. Perlihatkan apa? Memperlihatkan statistik dan juga fakta-fakta yang berikut. Pertama, peningkatan jumlah penggunaan daging ayam tiba-tiba bulan Ramadan. Tak tahu kenapa. Dah lah pergi pasar raya tu, kesian ayam tu kudung semua. Kenapa kudung? Dia jual kepak je. Yang satu tu jual peha je. Kan? Dulu kita kalau keluarga kita orang kampung berebut nak pegang peha, berebut nak kepak. Tak, dia memang tak nak gaduh dah. Peha je jual. Kesian ayam tu tak ada kepak kan, tak ada peha. Contoh. Kedua, peningkatan produk gula. Production gula, tepung, agar-agar, minyak di dalam pasaran. Terpaksa keluarkan, kilang kena lipat gandakan pengeluaran tepung. Sedangkan sepatutnya kan patut kurang makan. Ketiga, peningkatan acara-acara buffet di macam-macam tempat. Saya pergi di hotel-hotel ceramah, ya Allah Allah. Okey sikit lah ceramah dekat buffet Ramadan ni, okey sikit sebab ceramah sebelum berbuka. Jadi semua nak tak nak kenalah tengok aku. Macam muka poyo lah. Macam tu lah muka dah. Macam betul lah kan. Kalau ceramah kenduri kahwin, problem. Dia makan, aku ceramah ni makan kan. Macam tu lah. Dan yang paling susah sekali, saya pernah pergi ada jamuan-jamuan yang menteri-menteri buat. Jamuan berbuka puasa, menteri itu minta saya ceramah selepas menteri itu berucap, sebelum berbuka puasa. Menteri ni pula bila dapat mikrofon, saya sebenarnya dalam memastikan negara kita bercakap panjang. Saya tak nak sebut menteri mana, ini lama dah. Bukan saya sekarang, tak kena-kena. Okay, dululah. Bercakap punya panjang, sudahnya masa untuk saya ceramah tinggal 5 minit lagi nak berbuka. Saya ingat tak jadi, jemput juga. Sebelum buka puasa kita dengarlah, kita isikan hak telinga kita dengan mendengar sedikit perkongsian daripada Syamsuddin. Bismillah, dah habis 5 minit. Tapi apa saya cakap? Saya kata, ya amat berhormat Datuk Seri, saya adalah penceramah yang paling happy dalam dunia ni. Kerana apa? Ceramah sekejap, bayar sama. Saya kata macam tu. Menteri dunia gelak macam tu kan. Yelah, berucap tak erti nak apa. Lepas tu yang paling best sekali, orang ni dah lah berucap panjang. Ayat hujung ni, saya tidak berhasrat berucap panjang. Benda ayat yang sepatutnya, saya tidak berhasrat untuk memanjangkan ucapan saya. Macam tu baru betul. Saya tidak berhasrat untuk bercakap panjang. Orang semua fikir banyak bagi dia 5 minit saja. Macam tu lah kan. Macam tu lah. Begitu juga peningkatan penjualan kain ela. Kenapa? Sebab saiznya dah tak cukup. Saiznya dah lain. Kemudian peningkatan penjualan perabot dan cat, peningkatan jualan kordial dan gas untuk memasak, peningkatan paras gula dan kolesterol dalam darah. Mata kawan kita pandang, nampak dekat mata hitam tu, dekat keliling tu ada warna putih keliling, kolesterol ring. Pandang mata, kau pakai contact lens, bagi kilat mata kau. Ada biru, ada merah, ada pink sikit. Apa tu? Cik manis. Ya, banyak main. Samsul debat dia ada satu ilmu lagi. Ambil pen yang lampu tu, cap suluh pada tepi, tengok iris mata kita, kita boleh tahu penyakit apa dia dalam badan. Itu nama dia ilmu iridologi. Ya. Belajarlah. Saya dulu bayar. Dulu mahal lah, 300.5 masa saya di UiTM dulu. Saya dulu diploma di UiTM Melaka. Lendu dekat lah dengan kampung di Melaka itu masih di Malaysia. Maris ni. Betul. Kan dia suluh, kita boleh tahu. Dia macam jam kita boleh tahu dah. Jam ni bulat ni, iris mata kita kalau dekat sini, dia iris tu sepatutnya elok tau garisan tu. Tapi kalau ada lubang sikit mana iris tu tak
macam bengkok sikit adalah. Dekat situ dah ada penyakit. Dia ada diagram dia. Kalau kat sini tekak, kat sini kaki, dekat sini lutut, kat sini apa? Dia ada dah. Dan itu adalah merupakan berasal daripada sistem perubatan Islam. Sebab apa? Dulu pernah ketika zaman, tak silap saya ketika zaman Saidina Ali, tak silap saya, ketika itu ada seekor burung hantu, patah kakinya, tapi dekat mata yang besar tu, mata burung hantu tu ada satu garisan melintang macam tu dekat mata dia. Kemudian kaki dia tu bila dirawat, dibubuh ubat, dibalut, makin lama makin sembuh, garisan tu pun makin lama makin hilang. Akhirnya hilang. Tu sebab dia buat kajian tentang iridologi selepas pada tu. Sampailah ke hari ni. Itu doktor kadang dia suluh mata dulu. Kalau nampak dekat mata tu, kalau kita suluh daripada jangan suluh sendiri, memang tak nampak. Faham? Dia kena orang lain suluh. Bila suluh, kita nampak dekat mata tu macam ada, macam berkedut-kedut tau. Kita akan nampak macam ada satu lapis macam berkedut-kedut dekat situ. Itu maknanya banyak toksin dalam badan. Kadang-kadang orang isap rokok keliling kita, ada asap kenderaan masuk, ada toksin. Mata hitam, bagi ilmu sikit lah. Mata hitam kita tu, kalau dekat atas mata hitam tu, dekat atas mata hitam kita, dia ada macam ada ketayap sikit tau. Faham tak? Macam kopiah tu, tapi dia macam bulan sabit. Dia color grey-grey sikit macam kelabu. Lagi tebal tu, lagi kuat pelupa. Banyak lagi lah, tapi bukan tu tajuk dia hari ni. So confirm kita panggil lagi lah. Macam itulah. Jadi kemudian peningkatan macam-macam lagi, termasuklah peningkatan kekerapan lori sampah, mengangkut sampah yang banyak, kan, dan membuang bahan makanan yang berlebih dan juga tidak dimakan lagi. Dan benarkah Ramadan ini bulan untuk berpuasa? Pada tanggapan kita, kalau kita tanya balik, sebenarnya kita kena semak balik apakah sebenarnya tujuan kita berpuasa. Apa tujuan kita berpuasa? Ambil tabu di tabi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Maknanya kita kena membaca hikmah di sebalik sesuatu perkara itu. Kenapa Allah Ta'ala suruh kita puasa? Kenapa? Sebab yang pertama, jangan risau, penceramah kalau dia tanya, dia jawab balik semula. Jangan risau. You all tak payah fikir jawapan sangat pun. Berbual lah fikir macam tu, tapi saya akan jawab. Jangan risau. Saya pernah ceramah di masjid di Kuala Pilah. Ramai orang tua-tua, makcik-makcik yang datang. Saya kata, apa maksud selawat makcik? Masa tu ceramah maulud. Apa maksud selawat? Makcik tak jawab. Nak ceramah lah. Tanya pula. Dia kena marah pula. Aduhai, tak boleh pula aku tanya. Makcik ni dia balas je. Tanya pula. Nak ceramah je lah. Kena jawab. Jangan risau, saya tanya dan saya jawab. So, kenapa kita kena puasa? Semua ada sebab. Pertama, bagi menginsafi nasib orang yang kurang bernasib baik daripada kita. Betul. Satu. Ada orang lagi susah daripada kita. Ada orang tak makan. Kita ni duduk macam ni pun, walaupun nampak muka macam confused, nampak muka macam pukul berapa habis ceramah ni? Lambat ke? Kan? Sebab okey ke macam tu kan? Kita yakin makanan ada untuk buka puasa nanti. Betul tak? Kita yakin mesti ada lah. Singgah mana-mana pun okey je. Kalau tak pun mungkin mi segera. Saya tak nak sebut lah jenama dia tu, sebab dia tak taja ceramah kita ni, kan? Kita dah bayang makan ni. Ada basic. Pertama, menginsafi nasib orang kurang nasib baik daripada kita. Pernah satu ketika, saya ingat kisah kita 9 ke 10 tahun yang lepas, bagaimana Mufti Arab Saudi ketika sedang memberi syarahan tentang Ramadan, ada satu soalan datang daripada Rohingya melalui talian telefon. Dulu mana ada netizen punya ayat ni? Tak ada. Semua call. Dia tanya, Assalamualaikum ya Syekh. Dia kata. Saya nak tanya, adakah ni terjemahan Dia kata apa? Adakah sah puasa saya dengan tahap saya tidak bersahur dan tidak berbuka? Dia tak ada makanan. Puasa dengan tak puasa sama. So macam mana? Dia tanya sah tak? Menangis Mufti Arab Saudi itu, tak sangka masih ada orang yang macam tu. Yang kedua, tujuan kita berpuasa adalah untuk mengawal hawa nafsu kita. Tapi heran kita, kerana bulan puasa lagi dahsyat lagi orang tidak dapat mengawal hawa nafsunya. Dan yang ketiga, bagi menyuburkan perasaan pemaaf, bulan puasa tiba-tiba dia maaf, biarlah, okey, kena besar, alah, jujur mengaku semua nak jadi baik masa tu. Dan botolak ansur, mak masuk dewan ni tadi, tak apa, masuk tak apa, masuk, baik dia bulan puasa. Tetapi dalam bulan Ramadan ni ada 3 kategori manusia yang menyambut Ramadan. Kategori pertama, dia rasa sedih. Kenapa Ramadan ni datang? Siap cakap dengan anak dia, nak
Hari ni last tau kita boleh makan. Esok dah tak boleh makan. Nak mati sangat dah bapaknya tu. Bukan tak boleh makan langsung, berbuka puasa nanti boleh makan, kan? Macam tu ayat dia. Sedih dia. Dia rasa dia tak boleh buat tu dah. Sampaikan ada grup yang paling susah, grup yang sedih ni apa? Grup triple Y. Ye. Dengan grup GPS game plastik hitam. Dia rasa susah, dia dah fikir kat mana weh, kedai mana nak pergi. Oh, dekat situ clear, belakang tu lauk dia siap, berminyak-minyak memang terbaik man. Dah ada dah orang macam tu. Dia rasa sedih. Kategori kedua, sama je puasa tak puasa. Puasa tak puasa sama je. Okey je, puasa. Orang puasa dia puasa, orang buka dia buka. Orang sahur kadang dia tak sahur pun, tapi dia okey puasa. Rupanya tak sayang, tak mengaji, apa pun tak buat. Puasa sepuasa-puasanya. Ada orang macam tu. Tetapi kategori yang ketiga, seronok betul, begitu sulit melupakanmu. Waduh. Sinetron di Indonesia sudah tentu temanya berbeza dengan Melur untuk Firdaus 2. Begitu sulit melupakanmu, kan? Tengok drama orang perempuan mula bangang punya Firdaus, dah elok punya Melur macam tu. Kau layan lagi perempuan tu. Perempuan saya tak tengok lah, orang share dalam TikTok, ya, kan? Betul. Sukar melupakanmu, dia tak sabar. Masuk aja Rejab, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kepada yang tak faham maksud doa tu, ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rejab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Masuk bulan Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkatilah aku di dalam bulan Sya'ban ni, dan sampaikanlah kami ni kepada bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, Allahumma barik lana fi Ramadan wa balighna Lailatul Qadr. Begitu. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Ramadan dan sampaikanlah kami pada malam Lailatul Qadar. Dia happy dah. Masuk bulan Rejab, dah siap baju nak pakai tarawih, wangi-wangian dah standby dengan tasbih digital, nak zikir. Quran baru beli, yang tak payah pakai teropong, basah penumbuk huruf dia. Dah dia bukan rabun, buto. Kalau tidak Al-Haji bu, tak nampak ada kata tu, kan? Besar betul tulisannya. Tu belum cerita lagi, dia beli Quran digital ni. Quran digital, dia tekan mengaji Quran tu. Dia tak ngaji, Quran tu ngaji. Siap pilih imam mana punya suara? Boleh pilih sekarang punya zaman. Excited dia, beli wangi-wangian, dah siap dah minuman susu kambing, dah siap dah dengan buah tamar, dah siap dah. Dia nak buka puasa dengan sunnah Nabi, dah standby. Macam itulah orang Arab. Masuk aja Rejab, dia dah terbayang Ramadan. Kita belum Rejab dah terbayang Syawal. Lagi jauh daripada Arab tu. Belum satu Ramadan, baju raya dah siap. Apa hal? Baju kita dah siap, senang settle awal. Tapi selalu cakap, kita tengok kau tengok pagi raya nanti baju aku macam mana. Soalannya, kata Jalaluddin Hasan, soalannya, sudah bersedia? Adakah kau akan hidup lagi pada pagi raya? Tu soalan dia. Hidup lagi ke pagi raya? Sampai beraya rumah, Assalamualaikum, salam. Itulah baju arwah. Dia rasakan dia nak pakai, bagi tak sempat pakai. Nak cakap apa? Kita beria kan, beria tempat-tempat baju ni. Sampaikan di Seremban di Negeri Sembilan tu, kedai jahit Cina tu minta maaf masuk Sa'ban tak terima tempahan lagi. Dia pun pakai bulan Islam sekarang. Masuk Sa'ban tak terima tempahan, dia kata. Dahsyat betul. Jadi bulan Ramadan ni adalah bulan yang istimewa. Berasal pada perkataan Ar-Ramdu. Ramdu maksudnya apa? Ramdu ni maksudnya panas yang menyengat. Panas betul. Perasan tak panas macam mana? Tapi di utara sekarang, di Kedah, di Perlis, di Pulau Pinang, hari-hari hujan lebat, siap ribut lagi.
Tetapi insya-Allah jangan risau, menjelang hujung Ramadan dia akan pindah belakang kita. Sekarang ni kita panas 37, 38 darjah sampai. Malahan dalam kajian hari itu beritahu kemungkinan akan cecah 40 darjah Celsius. So standby. Ya, standby. Memang bulan yang panas. Itu sebabnya jangan ingat kau seorang je panas. Orang perempuan kadang-kadang bila panas dia mengganggu konsentrasi orang lelaki. Masa itulah kau nak berkemban. Bulan lain dia tak berkemban, bulan puasa lah kau berkemban. Bawah kipas pula tu, dah lah bawah kipas depan hall tu, depan suami kau. Haduh, apa hal? Kelap, dia tarik kain dia. Haduh, yang suami Allah. Lepas tu dia pandang suami dia, apa tak panas ke? Aku dah lama panas tengok kau. Betul, Ramdu bulan yang panas. As-Siyam pula masuk Siam. Sebab apa masuk Siam? Ada yang kata masuk Siam ini Thailand. Itu Siam. Tapi As-Siyam perihal menahan diri dari bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu dari segi bahasa. Menurut Ibnu Manzur, As-Siyam itu menahan diri pada makan, minum, nikah dan berbicara. Tak boleh makan, faham. Tak boleh minum, faham. Tak boleh nikah. Tak boleh ke nikah bulan puasa? Boleh tak nikah bulan puasa? Sangat bagus langkah penjimatan. Majlis akad nikah akan berlangsung pada waktu zuhur. Confirm tak ramai orang. Dan majlis makan beradab akan berlangsung pada waktu sahur. Confirm tak ramai. Kan? Betul. Tapi maksud tak boleh bernikah itu adalah perbuatan-perbuatan orang bernikah itu tidak boleh dibuat pada siang hari pada bulan Ramadan. Bukan hanya perbuatan itu, deposit pun tak boleh. Faham deposit? Bukan dimah tu. Sini dah. Lama tak peluk. Jangan. Bulan puasa pula kau ajak duduk sebelah, mel lah duduk sebelah. Lama tak pegang tangan. Pada kau raba bini kau. Jangan. Ya. Ini bukan pesan dekat orang je, termasuk penceramah sekali. Penceramah dah berapa hari pergi Sabah, balik kalau tengok macam mana lah kayaknya. Jangan cakap alah kadang dah tua ustaz, tak ada mana ada, dah tua, tak selera. Jangan cakap. Orang lelaki bulan Ramadan nampak yang elektrik pakai skirt melawar tu. Kau jangan main. Woi, siapa tu? Yang elektrik nampak? Dia kata nampak. Hati-hati. Iya. Ya, hati-hati. Kemudian berbicara, apa maksud tak boleh berbicara? Tak boleh cakap ke? Boleh cakap, tapi jangan cakap yang sia-sia dan jangan cakap perkara boleh mendatangkan dosa, fitnah dan sebagainya. Maka apa maksud puasa? Maksud puasa menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari kerana Allah Ta'ala. So, dalam bulan Ramadan ni sulit melupakan sebab semua orang puasa. Kan? Tak sahlah kita nak cakap puasa ke? Dah 20 Ramadan dah. Lupa apa lagi? Kan? Dia sama je. Kita semua sama. Sama je. Standard kita sama. Tak ada disebabkan saya Muhammad Haris selaku pengarah Intan oleh Sabah, so level saya tak sama lah. Puasa saya beza sikit. Saya dah 3 hari dah tak buka ni. InsyaAllah dalam hari keempat baru saya buka. Jangan. Dia tak macam tu. Sama je. Baik orang miskin, baik orang kaya, sama kita berlapar dan dahaga, sama. Terbit fajar, terbenam matahari. Jaga perkara-perkara yang membatalkan puasa kita, yang mengurangkan pahala puasa pun kita tak buat. Tengok handphone, tengok movie yang bukan-bukan. Tak perlu saya uraikan. Kan? Tengok gambar-gambar yang menggairahkan, tak sah. Itu sebab kalau pergi bazar Ramadan, hati-hati. Nak pula dekat belah-belah Sabah ni, hati-hati. Belah-belah bandar, hati-hati. Yang perempuan-perempuan yang pergi tu kadang-kadang baru lepas mandi tu shampoo. Kita tengah bau kuih tu baru shampoo dia. Kurang pahala kau. Amin. Tu belum cerita pakaian lagi. Dekat Sabah tak adalah, tempat lain. Pakaian, ya Allah. Mula-mula tengok peha ayam, depan tu peha orang. Lepas tu tengok dada ayam, depan tu sambunglah sendiri. Tuan fikirlah sendiri. Iya.
Jangan main-main. Bulan puasa tu sebabnya kadang-kadang kita ni jadi boleh kurang pahala puasa kita. Oh, tak usahlah. Kadang-kadang bukan kurang dah, negatif. Hati-hati. Ya. Kenapa puasa ni istimewa berbanding ibadah yang lain? Allah Ta'ala beritahu dalam satu hadis kursi, sesungguhnya barang siapa yang melakukan amal kebajikan akan diberikan 10 kali gandaan pahala, sehinggalah 700 kali gandaan pahala. Tetapi berlainan pula dengan puasa. Kenapa? Kerana aku sendiri akan memberikan ganjarannya. Allah akan bagi sendiri pahala orang yang berpuasa. Kerana apa? Kerana mereka meninggalkan makan dan minum kerana aku. Kita buat kerana Allah. Sesungguhnya orang yang berpuasa akan diberikan 2 kebahagiaan, 2 kegembiraan, iaitu kegembiraan ketika berbuka puasa dan kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, bertemu dengan Tuhannya. Berbuka puasa, tak ada siapa yang tak happy berbuka. Kenapa buka ni? Tak boleh ke besok? Tak ada orang macam tu. Kan? Dah nak buka dah, dah nak buka dah. Sini. Tak sabar je nak buka. Tak ada orang sedih. Lah buka ke? Inilah buka-bukalah. Tak ada orang macam tu. Kegembiraan bertemu dengan Rabbnya. Dikatakan ketika dia beribadah bertemu dengan Allah dia rasa gembira. Dan satu lagi pandangan kata dicabut nyawanya dia rasa gembira kalau dicabut nyawanya pada bulan Ramadan. Dan sesungguhnya sambungan hadis tadi, sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada bau haruman kasturi di sisi Allah. Jadi jangan kau harahkan mulut kau tu ke kawan kau. Okey tak bau dah. Ilaha illallah. Bau baeng kawan tu cakap kan. Memanglah tak, ni maksudnya di sisi Allah. Maknanya bau tu kan ada bau semacam. Kan apa yang kita makan pagi tadi, kita gosok gigi kat sini okey, tapi bila nafas tu daripada perut dia keluar balik yang dah tersimpan lama dekat dalam tu yang sikit tadi kan bau. Maka dalam Al-Quran disebut, tanyalah pada anak-anak, tanya, mak, kenapa kita kena puasa? Cepu mas. Soalan cepu mas. Kenapa kita kena puasa? So jawapan ibu-ibu yang terdahulu, malahan ada yang mempertahankannya sampai sekarang, kalau tak puasa tak boleh kaya. Ini seorang tu pula cakap. Betul. Itu jawapan biasa dengar lah. Jawapan lain, orang lain puasa, kau puasa je lah, banyak tanya pula orang. Dan jawapan yang paling baik sekali, nak, kita kena puasa sebab Allah perintahkan, Allah suruh. Tapi jawapan itu tidak berhenti di situ. Anak-anak hari ini ada soalan tambahan. Bila Allah suruh tu? Dia kata dah lama nak dalam Al-Quran. Tak cik, cuba nak buka surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman. Dia tak sebut orang Islam, dia tak sebut orang Tuaran, dia tak sebut wahai orang-orang Intan, tak sebut. Yang disebut orang beriman, mana orang yang percaya saja yang akan puasa, percaya pada Allah, percaya pada Rasul, percaya kitab, percaya kiamat, qada dan qadar, percaya semua, baru dia puasa. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana orang-orang sebelum kamu diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya target yang paling besar adalah nak kejar takwa. Itu sebabnya dekat pejabat patutnya di Intan kena buat pertandingan weight challenge. Pertandingan menurunkan berat badan. Siapa yang nak masuk, dia bukan kira siapa paling kurus, siapa paling banyak dapat turunkan. Kita akan timbang. Sebab saya pernah buat tu dekat SUK Negeri Sembilan. Saya datang tu, dia minta sampaikan hadiah. 10 hari sebelum Ramadan diberikan peluang untuk siapa nak masuk tu boleh timbang. Semua timbang lah, seorang register 100 lebih, orang ni 80, seorang 90. Kan, Samsul debat sebelum aja hari tu, sebelum aja masuk nak masuk dalam puasa, lebih kurang 2 minggu ke 3 minggu sebelum. Mana jadi tahulah, dia pernah jumpa saya dekat Intan kat KL. Berat saya hampir mencecah 109,110 110 kilo. Perut ni macam terbikai dah hari tu. Lepas tu dalam TikTok tu penuh 100 penuh, kalau perasan lah. Tapi yang ini di 90 kilo ada ni. Itulah kan, bayangkan. Jadi saya kena
Apa yang dia buat? Lepas 10 hari tu, dia akan timbang waktu bila? 20 Ramadan, timbang dekat pejabat. Dan dia akan bagi hadiah 20 tempat yang teratas, yang paling banyak penurunan dia, daripada nombor 1 sampai nombor 20. Saya yang sampaikan hadiah waktu tu, bagi ceramah Ramadan, lepas tu sampaikan hadiah. Dan grand prize, ada satu hadiah saja yang akan timbang pada 20 Syawal. Masa tu terbalik jarum tu. Dia tak dapat turun, lagi naik ada. Tak ada pemenang, bayangkan. Tak ada pemenang, tak turun, naik balik. Itulah dia cabaran. Tapi tahun lepas kita diuji kan. Diuji dengan Syawal yang tak menentu. Kan? Saya sendiri pun ingat, saya pun sangka-sangka relax-relax buka puasa kat KL. Rupanya besok tu raya, kelang kabut balik rumah. Berapa banyak? Tinggal buluh je, tak sempat melemang. Di Sabah lagi best, pahala je habis. Dah habis tarawih baru tahu besok tu raya. Kan? Rezeki orang Sabah, saya kata Allah Ta'ala kira tarawih tu, sebab kita memang sangka masih lagi puasa esok. Rezeki orang Sabah. Itu kata tadi, bezanya tadi itu salah satunya adalah menurunkan berat badan. Turunkan berat badan. Sebab bila turunkan berat badan, badan kita bukan nak cantik, bukan nak cantik. Turunkan berat badan ni, kalau muka kau tak boleh belah, memang macam tu je lah. Kau buat macam mana pun. Kejam betul ayat aku ni. Yelah, kalau ada muka kau macam tu lah kan. Tapi tujuan kita ringankan badan untuk sehat, supaya kita cergas bangun pagi untuk ibadah. Saya terasa berbangun, aduh, bangun malas je lah. Pergi gym berpuluh kilo kau boleh angkat, selimut tak berapa gram tak boleh alih. Ya kan? Salah satunya punca berat badan kita. Lepas tu orang pun cakap, alah tak apa Ustaz, tinggi okey. Dia bukan isu tinggi tak tinggi, tapi kena cari ikut berat yang ideal. Alhamdulillah saya hampir nak capai 100 kilo. Turun lagi, sebab berat ideal untuk saya sepatutnya dalam 85. Jauh lagi. Saya kena turunkan lagi. Keturunkan ni. Tebak tu bisa pula. Memang takkan dapat ni. Tak tahu. Saya masalah, saya dengar orang umpat saya dengar. Saya ni jenis jelas. Selalu tadi walaupun saya tunduk je dengan Tuan Haji Aris tadi, saya dengar tingginya. Saya dengar tadi. Bila saya nampak tadi kau bisik, dalam TV nampak tua kan? Oh hajar betul Ustaz. Saya maafkan, tak ada masalah. Saya okey je, supaya tak ada tuntutan dengan akhirat besok. Saya okey je. Saya pergi Sarawak lagi pula, keluar daripada restoran Laksa Sarawak tu, ada seorang non-Muslim tegur saya, ambil gambar boleh? Boleh. Tak salah orang kan? Tak salah. Hadi Putra kan? Saya kata bukan. Saya kata kau salah orang. Saya tak tahulah nak marah ke, nak gembira ke, tak tahulah. Saya kata, aduh, tapi saya tak ada nak buat sangat. Tapi bila masuk toilet tu, tang mana yang sama tu? Buat pegang keris, zaman sama. Sabar je. Macam-macam lah dia orang. So, maknanya dalam bulan Ramadan kita nak kejar takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Maknanya tak semestinya dapat takwa tu. So, bulan Ramadan ni kita kena perkuatkan diri kita untuk capai takwa. Macam mana latihan takwa? Kata Sayyidina Ali, yang pertama, khauf Rabbul Jalil, takut pada Allah Ta'ala. Kita tak akan buat benda yang Allah Ta'ala larang. Kita akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Betul tak? Contohnya lah, saya ceramah ni disebabkan kebijaksanaan Puan Basriah, apa nama Puan Sabariah tu? Puan Basriah pun cakap, tak apalah, hidang je air fresh orange tu. Waktu ceramah letak je kat rostrum tu, tak apa. Ustaz tak minum tak apa, kami letak aje. Siap dengan ais dengan limau tersangkut situ dengan payung kecil tu. Siap dengan titik wap sejuk tu. Kita orang letak je, tapi Ustaz jangan risau. Kalau Ustaz nak minum, kita tutup live sekejap. Jangan risau, kita orang ni semua pandai simpan rahsia. Dia pun hidang. Rasa-rasa minum tak? Tak minum, sebab fikir takut pada Allah Ta'ala. Bapaknya pun, ya Allah Akbar, waktu berbuka puasa, Allahumma lakasumna bika manna walaski kaftarna birahmatika marami walhamdulillah rabbil alamin. Kurma dulu. Dia marah budak tu. Budak tu nak ambil air dah. Kurma dulu, sunnah Nabi. Bukan main lagi bapak dia. Paling bertakwa sekali bapak dia lah. Bulan puasa, buah tamar stok sebulan tu. Habis saja bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Tayub. Usup tayub.
Kesian dengar. Bulan puasa je nazak-nazak iklan kawan tu. Dapatkan buah tamak. Ya sebiji bunyi. Sian nazak dah kawan ni. Rasa asli hebat di lidah. Ya Sabdaya. Pagi raya meninggal kawan. Ingat tu iklan itu. Tiba-tiba tahun ni puasa dengar lagi. Ya Allah, kat radio hidup lagi dia ni rupanya. Dua makanan sunnah yang kena ada dekat rumah orang Islam yang orang perempuan kena tahu. Yang pertamanya kurma, yang keduanya madu. Faham? Orang perempuan faham maknanya memang kena ada dekat rumah ya. Buah tamar dan madu. Ya. Baguslah orang sini. Ceria je. Madu. Okey, bagus. Dia tak marah apa. Inilah bulan puasa. Jadi yang pertama takut pada Allah Ta'ala. Contoh naik kereta. Jalan tuaran ni tahulah. Tiba-tiba bergoleklah air soya botol tu dekat kaki kita. Kede. Minum tak kita? Lain clear ni. Tak ada ramai orang berhenti kat tepi jalan tu, gelapkan cermin gelap. Cermin gelap tu kita naikkan biar tak nampak dalam. Minum, jangan tinggal setitik pun. Tapi kita buat tak buat sebab takut kepada Allah. Begitu juga kadang ada orang tua ni, dia perangai macam budak-budak. Bila isteri pergi pasar, anak-anak tak ada, dia pun nak buka muka dia letak kat peti ais. Sejukkan muka. Dalam sejukkan muka, dalam tahu apa perangai tu, dah tak ada orang kat rumah dia pun. Tiba-tiba terlampak kelibat dalam peti ais itu, kelibat cendol malam tadi. Mi hijau tu terkeluar macam Laila macam dipanggil, marilah. Ni saya ajar cara dia. Kunci pintu depan rumah dengan belakang, kunci supaya orang nak masuk tak boleh. Orang kena ketuk, tolong buka pintu. So kita ada masa. Buka peti ais, ambil cendol tadi, hirup, jangan tinggal selai pun mi hijau. Surup. Lepas tu pergi dekat sinki, cuci, sabun, tangkupkan, letak dekat tempat pinggan tu. Jangan risau. Wanita ni yang bergelar isteri ni, Allah bagi dia kelebihan. Dia buka peti ais, dia tahu ada barang tak ada. Abang, bukan ada cendol ke sini malam tadi? Dia tahu. Dia hafal. So saya ajar lelaki, tenang. Jangan menggel. Jangan menggelabah. Relax. Oh, pasal cendol tu macam ni. Macam ni jawapan dia. Abang buka peti ais tadi, abang nak tengok, dah tahu ayang pergi pasar. Abang nak tengoklah apa barang yang ada, apa barang yang tak ada. Nak beritahu lah, kalau barang tak ada tolong beli. Buka-buka, tertangkup cendol tu tadi, jatuh, tumpah. Abang dah terbayang, dah penat mesti abang balik pada pasar nak lap tu lagi. Biarlah abang lap, abang kutip, abang buang, abang cuci, siap-siap. Elakkan semut. Ya Allah abang, terima kasih tau. Macam tu. Tapi kita buat tak? Tak buat. Sebab takut pada Allah. Kita yakin Allah nampak kita. Yang kedua, a'malu bitanzih, beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Sahur, jangan sekali-kali cakap. Ada orang cakap, minta maaf, saya memang daripada kecil dah biasa tak sahur, tapi saya puasa okey je. Bukan masalah kau okey tak okey, masalahnya Nabi suruh. Makan sahur, makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan. Dan hadis yang lain, makan sahur, makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, walaupun hanya sebiji buah tamar. Makan sahur, makanan yang barakah, jangan sekali-kali kalian tinggalkan, walau hanya seteguk air. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah dan malaikat berselawat ke atas orang-orang yang bersahur. So kenapa kita nak tinggalkan sahur? Sahur, kita disunatkan melewatkan sahur. Mana ambil waktu hujung. Kalau subuh masuk pukul 5-7 minit, maknanya kita makan dalam pukul 4.45 macam tu, 4.40 ke, kita makan dan kita berhenti ikut waktu imsak. Lebih kurang 4.47 dah berhenti. Waktu imsak tu ikut Nabi. Nak ikut sunnah Nabi betul, waktu imsak berhenti. Imsak ni ada 10 minit lagi. Lebih kurang 50 ayat Quran yang pendek-pendek Nabi sempat baca. Tapi kalau dah lewat tak apa, makan, ambil juga sunnah tu, makan. Standby kat tepi bantal tu, ada merak kecil tu kan, meja kecil tu, letak ni cawan, air mineral, buah tamar, yang isi gigi palsu tadi jauh sikit. Takut tersalah tegur, ingat air batu punya gigi katakan macam tu. Hati-hati. Kan dia gedam dengan air.
Ya. Hati-hati. Lepas tu bila kita dengar azan, berhenti. Kalau kita dah lewat Allahu Akbar, Allahu Akbar, habiskan yang makanan terakhir kat tekak kita. Tahu maksudnya Allahu Akbar, telan terus. Faham? Jangan pula makanan terakhir tu kau maintain sampai pejabat. Tu bahal tu kamu kau tak pasal ni. Ni makanan yang terakhir. Bagi tadi buat bekal. Kata jangan. Kan? Tapi kalau anak-anak tu baru belajar puasa, anak lagi, kan, muda lagi, budak lagi, Allahu Akbar, cepat habiskan, cepat habiskan, habiskan, dah habis, dah masuk waktu dah ni, dah minum, dah, sebab dia baru belajar. Kanak-kanak yang kita dalam Islam nak ajar anak berpuasa seawal umur 7 tahun, latih dia. Kalau 6 tahun nak start, terpulang, tapi jangan paksa. Maksudnya bila dia hauslah mama, aku menyampah betul, tak padangkan kampung, mama saja. Hauslah mama, mami haus, bagi minum. Yes, hari ni anak mama 3 jam puasa. Esok tu sampai tengah hari, alhamdulillah hari ni 6 jam, bagus, puji dia. Dan bagi peraturan, yang tak puasa jangan buka puasa dengan kita. Ingat tu. Jadi dia lagi berazam, dia berazam sampailah dia umur 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun dia dah boleh puasa, insya-Allah. Tapi kalau kanak-kanak tu berusia 40 tahun dan tak puasa, kau sepaan kali kepala dia tu, payah sangat. Taklah kalau mu'allaf lain, mu'allaf dibenarkan, mu'allaf dia baru belajar puasa, dibenarkan, tapi tetap kena qada puasa dia nanti. Faham? Tu. Lepas tu satu lagi, kalau kita dengar kan, ada satu ciri saya waktu saya dengan Abang Samsul Rarau jadi forum dekat Bukit Aman, Masjid Bukit Aman. Ustaz, kita orang ni baru kahwin, lepas tu kita orang bersama, tiba-tiba azan, macam mana itu soalan dia. Mungkin soalan tu nampak lucu, tapi itu mungkin boleh terjadi pada kita. Dia tak tahu jam pukul berapa, dia rasa macam sempat lagi gelap kan? Memang gelap kan. Dia pun bersama. So saya sebelum jawab soalan tu, Abang Samsul Rarau kata, ni soalan ni biar dia jawab. Aku pula kau lagi lama kahwin daripada aku, saya kata. Tapi dah saya kena jawab, saya jawab. Sebelum saya jawab soalan tu, saya nak tanya dulu, waktu azan tu dah sudah atau sedang berlangsung? Saya tanya soalan tu. Kalau dah sudah, tengah rehat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya Allah dah azan, masuk dalam bilik air, ambil wuduk, mandi wajib, seterusnya terus salat subuh dan terus puasa seperti biasa. Habis tak sahur, anggaplah tadi itu sahur kau. Payah sangat kan? Tapi kalau ketika sedang berlangsung, silap bajet, sedang berusaha ni, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti, betul tu cakap, faham? Ataupun paling cepat dalam bahasa Inggeris, stop. Isteri, bang, sudah azan tu, berhenti, faham Orang lelaki, ya Allah azan, berhenti. Maka boleh masuk dalam bilik air, ambil wuduk, mandi wajib, salat macam biasa, puasa macam biasa. Jangan pula Allahu Akbar, Allahu Akbar, sikit je lagi, jangan. Faham? Ni kena beritahu. Yang itu kau kena bayar, tahu? Okey. Kemudian itu dari segi sahur. Kemudian apa? Salat sunat, buat salat sunat duha, buat salat sunat tasbih, buat. Kemudian kita mengaji, bertadarus. Jangan risau, kumpulan yang paling banyak tadarus dari mana-mana pejabat adalah kumpulan lelaki berbanding pada kumpulan perempuan. Betul tak? Tak betul. Perempuan yang ramai mengaji sebab orang lelaki banyak yang dah hafal, jadi dia baca sendiri je kan. Tadarus mestilah bacaan bersemak, seorang baca, yang lain semak. Dan katalah yang disemak itu adalah pegawai yang pangkatnya lebih tinggi daripada yang menyemak itu, jangan kecil hati. Yang itu dengung tu tuan, tahulah, banyak cerita kau, marah pula dia. Kena sabar bila mengaji ni biasa. Oh tu panjang ya. Okey. Lepas tu kena sabar banyak. Ustazah pun tak boleh sabar. Allazina amanu. Kak, tengoklah panjang pendek kak. Ni ustazah tengok panjang pendek kak. Allazina amanu. Macam itulah baca. Sekali lagi kak ulang.
allazina amanu. Macam ni kak tengok saya. Tengok dia dah lain dah tempo dia. Kak tengok saya. Allazina amanu. Macam tu. Ulang balik. Allazina amanu ka allazi. Dah tak sabar dah. Bukan semua orang boleh sabar tau. Ustazah marah ke? Tak, nak ajar. Allazina amanu. Baca balik. Allazina amanu. Okey kak diam. Kau baca. Tahan. Faham? Lepas tu apa? Berbuka puasa. Bila berbuka puasa, kita disunatkan mengawalkan berbuka. Dan Nabi pesan, jangan sekali-kali kalian mengutamakan solat daripada makan pada waktu berbuka puasa. Makan. Tapi bukannya makan dengan sesungguhnya. Kan? Orang yang nak azan pun dia dah standby dah air ataupun buah tamar. Masuk je waktu. Dah sudah masuk waktu, bismillah. Makan sikit. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu. Mengawalkan berbuka tidaklah sampai standby. Dengar bunyi mikrofon kat surau. Pegang potong, pegang. Dah nak bukan ni. Standby. Sup dia yang pertama. Kita yang first buka puasa hari ni kat orang. Rupanya testing. Sebelum azan lagi. Baru test mic. Kau kena qada puasa kau. Siapa suruh? Lepas tu dia terdengar pula ustazah yang perempuan ni dekat KL ni. Ibu-ibu, antara waktu yang dimakbulkan doa kita adalah waktu bila? Pada waktu berbuka puasa. Dibantailah doa panjang-panjang. Bapaknya bila dengar tazkirah tu, macam-macam nak didoakan. Doa ada sebiji macam majlis rasmi kerajaan negeri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna wa bika amanna wa ala rizkika akhtarna birahmatika ya arhamar rahim. Ya Allah, Kaulah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Anak ni pegang air jagung ni, bila lah boleh minum? Allah, kami sedar ya Allah, kami banyak dosa ya Allah. Menangis-nangis doa. Betul 15 minit doa. La ilaha illallah. Akhirnya walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Ada lagi? Apalah azab sangat hidup aku. Yang mak ni nak mampus bapak kau ni. Tak adalah macam tu. Maksud dia, pada bulan, bila waktu berbuka, Allahu Akbar, kita dah Allah al-kasumna bika amana wal ka-aslamna wa nastika aftarna bi rahmatika ya marhamin walhamdulillahi bil alamin. Semua amin kan? Kita waktu makan tu boleh doa dah mati. Ya Allah, dapatlah aku baju raya yang tu. Ya Allah, dapatlah aku naik pangkat ya Allah. Ya Allah, dalam doa tu waktu kita buka puasa tu, minta je. Macam tu. Lepas tu boleh juga, macam saya dah diajar oleh arwah abah saya, adik-beradik kami, bila azan Allahu Akbar, makan buah tamar, minum air masak tu, pergi solat dulu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat biasa-biasa je, tak payah panjang sangat. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru pergi ke dapur makan yang berat sikit. Tapi kalau disebabkan kita solat tak khusyuk, sebab terdengar bunyi kat dapur, serap, sedap gila siput sedut ni. Weh, alah, habislah siput sedut ni sekarang. Yang itu baiklah kau makan dulu. Faham? Ya, betul. Kadang-kadang tak khusyuk dia semayang. Lepas tu tarawih tak jumpa bulan lain. So tarawih bulan Ramadan. Kalau macam mana seronok pun, kami di Intan dah buat surat dah kepada pejabat mufti dengan pejabat agama, minta lanjutkan tarawih sampai bulan Syawal. Tak boleh. Betul. Lepas tu meramailah, kau kalau nak sembahyang tarawih, kau jangan sembahyang sini, lambat. Kau pergi sana, dah lalapan, laju pula tu. Weh. Dekat surau tu,
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Senyum makmum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Allahu Akbar. Woi. Bagus imam ni. Seketul je ambil. Tadi ramailah orang pergi dekat surau tu. Yang dia orang tak tahu, tahun ni imam tu dah bertukar tempat kerja. Imam dah tak duduk kat kampung tu. Yang tinggal Imam Sabah, umurnya 75 tahun. Sebelum start, ramailah orang tu lah. Dia dah tahu lah ni surau ni laju. Tiba-tiba dengar suara imam, lurusnya dapatkan sah. Betul ke ni? Wih, biar betul. Betul lah kok dah ramai ni. Allah. Betul. Hai macam je weh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa tu senyap? Oh, kat belakang pula senyap. Arrahman tak peranjat orang. Ar-Rahmanir-Rahim. Batuk pula. Maliki yaumiddin. Makmum kat belakang. Ini baru isyak. Belum tarawih lagi weh. Sedih betul. Jangan cakap orang lelaki, orang perempuan dekat balik tabir tu. Dekat balik tabir tu dia dah tahu dah. Dia dengar siapa imam malam ni. Allahu Akbar. Kalau dia dengar Allahu Akbar, habislah kita. Semayang ni jangan. Ada yang buat 8, ada yang buat 20. Di Negeri Sembilan ada yang buat 10. Masjid Nabawi pun buat 10. Tak kisahlah mana-mana. Dia tanya mana yang elok, 10, 20, 8. Terima kasih kerana sudah menonton reaction daripada Asia Utara. Saya ucapkan selamat berpuasa kepada yang sedang menonton. Dan saya rasa video yang saya reaction tadi kebanyakan daripada mula sehingga akhir, iaitu hampir 1 jam ya, yang telah pun kita reaction video Samsul Debat. Mana Samsul Debat juga banyak memberi iaitu motivasi yang disampaikan oleh beliau, termasuk ada juga kelakar dia. Kelakar memang kelakar daripada awal sehingga akhir. Kalau kita tengok memang kebanyakan karakter Samsul Debat ni saya suka daripada penyampaian dia. Kadang-kadang dia tidak membosankan ya. Mungkin setengah orang ada yang suka ya dengan beliau semasa dia menceramah di mana-mana, dan ada setengah orang tidak suka dengan beliau. Tapi saya memang saya mengidolakan Samsul Debat ini bukan lagi baru, dan saya sudah lama ya mengidolakan Samsul Debat. Tetapi saya tidak pernah reaction video Samsul Debat, dan ada beberapa sudah 2 bulan yang lalu saya ada reaction video beliau. Seterusnya sampai hari ini saya cuma untuk reaction video beliau lah, sebab saya mengidolakan dia dan saya minat dengan ceramah-ceramah yang disampaikan oleh beliau sendiri. Dan bagi kamu yang baru saja menemui channel Asia Utara, jangan lupa bantu saya dengan menekan butang subscribe agar channel ini terus berkembang ke depannya. Dan apakah kejadian yang ada ke depannya yang akan kita kongsikan dalam channel Asia Utara. Semoga video ini bermanfaat dan juga mungkin ada yang boleh kita ambil pengajaran yang disampaikan oleh ceramah Samsul Debat. Ada juga yang mungkin hanya sekadar hiburan dunia semata-mata. Dan kalau ada yang salah di atas penyampaian Samsul Debat, mohon Anda anggap ianya sebagai hiburan saja. Oke, sekian dan terima kasih.